This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, suara cikgu jelas? Jelas. Slide cikgu jelas? Slide cikgu nampak tak? Nampak. Okey, baik. Jadi hari ini cikgu akan sambung tajuk 5.3 iaitu mutasi. Ya, mutasi. Adalah mutasi tu ya. Okey. 5.3 mutasi ya. Jadi dalam tajuk ini at the end pada akhir pembelajaran kamu boleh menjelaskan maksud mutasi dan jenis mutasi. Lepas tu boleh kamu boleh menerangkan ya dengan contoh faktor yang menyebabkan mutasi ya. Okey. Ada banyaklah sebenarnya perkara yang kamu akan tahu ya dan kamu boleh explain semula apakah topik 5.3 ini. Okey, kita tengok ciri-ciri mutasi. Jadi nak tahu apa mutasi, kena tahu ciri-ciri mutasi. Okey, mutasi, okey contohlah, cikgu bagi contoh. Pernah tengok cerita Spiderman? Spiderman, cicak man. Oh, tak layan cerita Spiderman? Pui. Tak layan cerita Spiderman ya? Anak itik mak iloi-iloi. Siapa pula lah anak itik ni? Okey, cerita Spiderman, X-Men, lagi cerita-cerita macam itulah. Itu sebenarnya nak menunjukkan berlaku mutasi pada manusia. Ataupun zaman kecil-kecil cikgu dulu Ninja Turtle. Tu Ninja Turtle tu hebat sangat dah kalau tengok cerita Ninja Turtle tu. Nak cerita itu science fiction ataupun cerita yang nak menunjukkan bahawa manusia ni bermutasi menjadi suatu makhluk lain. Yang apa maksudnya nak cerita dalam badan manusia itu berlaku perubahan. Perubahan apa? Perubahan spontan. Hilang pula. Perubahan spontan dan rawak. Spontan ni macam tiba-tiba ya. Dan rawak pada jin dan juga kromosom. Maksudnya berlaku perubahan pada apa? Pada jin dan juga kromosom ya. Lalu menyebabkan perubahan pada sifat anak. Maklumat genetik boleh diwarisi. Okey, kita tengok. Maksudnya maksud mutasi ni perubahan secara spontan dan rawak pada gen dan juga kromosom, lalu menyebabkan perubahan pada sifat anak. Sampai sini boleh faham tak? Boleh. Ada dua jenis mutasi. Kena ingat, kena tahu. Lepas ni boleh menerangkan bahawa mutasi ada dua jenis. Yang pertama kita panggil mutasi gen. Dan yang kedua mutasi kromosom. Ada berapa jenis mutasi? Dua, iaitu jin dan kromosom. Okey, mutasi jin disebabkan oleh perubahan kimia, ya. Mutasi jin disebabkan oleh perubahan kimia yang berlaku pada sesuatu jin. Yang manakala mutasi kromosom disebabkan oleh perubahan pada bilangan. Ini bilangan ataupun struktur pada kromosom. Kalau mutasi jin tadi apa? Perubahan kimia pada jin. Kalau mutasi kromosom, perubahan bilangan ataupun struktur pada kromosom. Ya? Okey, mutasi jin dia boleh diwarisi. Iman tak ada. Pak Iman tak dapat diwarisi. Tapi mutasi jin boleh diwarisi. Mutasi kromosom tidak boleh diwarisi. Diwarisi ni maksudnya apa? Contoh kalau mak ada penyakit tu, anak dia barangkali ada. Itu maksudnya diwarisi. Kalau tidak boleh diwarisi, contoh ayah dia ada penyakit tu, tapi anak-anak dia tak ada. Itu contoh diwarisi, tidak boleh diwarisi. Okay, contoh mutasi jin, ataupun kita kata penyakit yang boleh diwarisi, mutasi ni sebenarnya dengan kata lainnya penyakit lah. Ya. Buta warna. Buta warna boleh diwarisi. Hemofilia. Nanti kita tengok apa itu hemofilia. Boleh diwarisi. Anemia. Sel sabit. Boleh diwarisi. Ini penyakit darah ni ya. Dan thalassemia. Nombor 4 adalah thalassemia. Ini adalah penyakit-penyakit yang boleh diwarisi. Ataupun kita panggil ini sebagai mutasi. Apa tadi? mutasi gen. Mutasi gen. Okey, kita tengok pula mutasi kromosom. Apakah contoh-contoh mutasi kromosom? Kebiasaannya,
Mutasi kromosom, nama depan dia bermula dengan sindrom. Ni cara nak ingat lah. Sindrom. Ada 3 lah sindrom. Ni tak adalah. Sindrom Turner. Sindrom Klinefelter. Satu lagi. Sindrom apa yang biasa kamu pernah dengar? Sindrom Down. Sindrom- Sindrom Down. Sindrom Down. Turner pernah dengar Turner? Klinefelter pernah dengar tak? Tak pernah. Ni Tak baru pernah. pertama kali dengar kan? Turner, Klinefelter, Down tu biasa dengar. Tak. Okey. Jadi boleh beza tak mutasi jin dengan mutasi kromosom? Mutasi jin perubahan kimia pada sesuatu jin, mutasi kromosom perubahan bilangan ataupun struktur pada kromosom. Mutasi jin boleh diwarisi, mutasi kromosom tidak boleh diwarisi. Lepas tu kamu kena ingat contoh-contoh lah. Okey, sampai situ boleh? Boleh. Okey, sekarang ni mari Boleh. kita lihat ciri-ciri mutasi. Lepas tu kita namakan mutasi tersebut. Okey, ciri dia. Tidak datang haid. Haid ni apa? Ada yang tak tahu haid? Haid. Macam tu lah. Haid tu apa? Tapi biasanya kalau orang perempuan, bila dia datang haid, dia macam haid. Dia macam haid sikit. Dia mood dia swing sikit. Haid tu apa? Period lah. Tidak datang haid. Mandul. Pengidap. Pengidap seorang perempuan yang hanya mempunyai satu kromosom X sahaja. So, ini adalah ciri-ciri bagi apa nama penyakit ni? Boleh tak buka buku teks? Buku teks muka surat. Muka surat berapa? Cuba ambil buku teks. 90. 90. Pengidapnya seorang orang puang. Orang Tino. Orang Tino. So, ni sindrom apa? Orang Tino. Sindrom Turner. Ingat Tino, ingat Turner. Sampai sini boleh? Boleh. Okey. Yang kedua, tidak boleh membezakan warna merah dan warna hijau. So, ini nama penyakit apa? Buta warna. Buta warna. Apa tu? Buta warna. Okey, kita tengok ciri mutasi yang ketiga. Sel darah merahnya kecil dan boleh menyebabkan berlaku kekurangan darah yang teruk. Apa nama penyakit ni? Ada muka surat 92. Cikgu nak kamu yang bagi jawapan kat cikgu. Sel darah merahnya kecil dan menyebabkan kekurangan darah yang teruk. Muka surat 92. Apa nama penyakit ni? 4A. Thalassemia. Okey, ciri mutasi yang keempat. Penambahan satu kromosom pada pasangan kromosom ke-21. Lepas tu kita boleh tengok ciri dia. Mata dia sepet, cacat fizikal dan mental. So, apa nama mutasi ni? Sindrom Down. Sindrom Down. Okey. Kesukaran darah untuk membeku. Darah sukar membeku. Apa nama penyakit ni? Hemofilia. Hemo-hemo tau hemo-hemo. Hemo-hemo tu apa? Ni budak lelaki dia tahu hemo-hemo. Hemo-hemo tu apa? Syakir? Tak dam cakap, bunyi nafas je. Syakir. Katun. Katun. Hemofilia. Hemofilia ni penyakit. Hemo-hemo tu katun. Okey. Okey. Yang ni bentuk sel darah merah yang abnormal. Abnormal ni maksudnya tak normal dan menjejaskan pengangkutan oksigen. So, apa nama penyakit ni? Anemia sel sabit. Anemia sel sabit. Dan last sekali, ada buah dada, testis kecil. Dia ada buah dada, dia ada testis. Tapi testis dia kecil. Maknanya ni orang lelaki lah. Ya? Pengidap seorang lelaki yang terlebih satu kromosom. Kalau kamu tengok video yang lepas yang cikgu ajar, lelaki ni dia punya seks kromosom dia XY. Sekarang ni dia ada XXY. Terlebih pula satu X. Sepatutnya lelaki normal XY. Ya? Tetapi dia ada satu kromosom X yang lebih. Makanya dia ada ciri-ciri keperempuanan di situ. Sebab tu dia kata ada buah dada tu. So, ini adalah sindrom apa? Sindrom Klinefelter. Klinefelter. Cikgu pun tak tahu terms nak menyebutnya. Boleh tengok dalam, bukan tak tahu kurang pasti. Cik, tak nak mengaku tu. Google, nanti kita boleh dengar sebutan betul. Ya, Klinefelter ke Klinefelter ke, ya. Tak apalah, janji ejaan betul, ya. Okey.
Sampai setakat sini, cikgu rasa mungkin kamu susah sikit nak ingat ciri-ciri mutasi tu sebab dia banyak. Tapi ini pun baru first time jumpa. Kalau selalu jumpa, insyaAllah kamu ingat. Okey, jadi jom kita namakan jenis mutasi. Sindrom Down. Sindrom Down. So, jenis mutasi apa ni? Mutasi kromosom ke mutasi gen? Mutasi kromosom. Ingat, yang bermula semua dengan nama sindrom. Ini adalah mutasi kromosom. Cikgu short formkan je lah. Ya. Okey, buta warna? Mutasi gen. Okey, boleh bezakan tak? Boleh beza tak? Contoh, bila kata mutasi kromosom, kita mulakan dengan nama sindrom. Sindrom Down, sindrom Turner, sindrom Klinefelter. Okey, boleh sampai sini? Boleh tak? Boleh. Okey. Seterusnya kita lihat apakah faktor-faktor yang menyebabkan mutasi. Faktor-faktor yang menyebabkan mutasi yang pertama, sinar X. X-ray. Yang patah tulang tu. Yang pergi X-ray ke hospital tu. Sinar X. Sinar X boleh menyebabkan mutasi. Yang kedua, sinar radioaktif. Sinaran radioaktif. Yang ketiga, sinaran UV. UV ni ultra ungu. Ya, ataupun ultraviolet. Ultra ungu ni kita dapat daripada mana? Cahaya matahari. Ya. Okey. Kita tak dapat daripada sinaran matamu. Ya. Sinaran matamu tidak menyebabkan mutasi. Dia akan menyebabkan dari mata jatuh ke Hati. okey. Lagi apa? Kehamilan lewat usia. Kebarangkalian ya, ibu yang mengandung pada usia 40 tahun dan ke atas. Ya, kebarangkalian boleh menyebabkan kandungan anak tersebut mengalami mutasi. Ya. Contohnya apa? Sindrom Down. Contohlah. Okey, yang seterusnya adalah karsinogen. Karsinogen ni yang terdapat pada rokok. Dan yang keenam, secara semula jadi. Okey, ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan mutasi. Ada dalam teks tak? Ada. Kan? Okey. Baik, seterusnya sampai sini boleh? Ada berapa faktor yang menyebabkan mutasi? 6. So, cikgu suka kamu ingat 6. Tapi kalau tak boleh nak ingat 6, ingatlah at least 3. Sinar UV, sinar X, sinaran radioaktif. Okey, seterusnya kita lihat kepada penyakit gangguan jin. Okey, penyakit gangguan jin. Semalam kamu dah belajar alel. Alel tu apa? Alel adalah pasangan jin, kan? Alel juga membawa trait penyakit yang boleh diwarisi. Maksudnya dalam alel tu sendiri boleh membawa trait penyakit. Trait ni sifat penyakit lah ataupun ciri penyakit yang boleh diwarisi. Trait yang terletak pada kromosom seks dikenali sebagai trait terangkai seks. Okey, salin dalam modul cikgu tu. Siapa yang dah ambil modul cikgu tu boleh salin. Jin yang terdapat pada kromosom seks dinamakan jin terangkai seks. Ni semua cerita pasal kromosom seks. Okey. Jin resesif yang mengawal penyakit baka dibawa oleh kromosom X sahaja. Jin resesif, ambil point. Jin resesif yang mengawal penyakit baka dikawal oleh kromosom seks X sahaja. Ya. Okey, apakah contoh-contoh penyakit gangguan jin? Ni kita cerita ni semua penyakit gangguan jin. Apa contoh-contohnya? Ada 4. Albino. Kamu tahu tak albino tu apa? Pernah tengok tak orang albino? Pernah. Bukan orang Eskimo, orang albino. Apa beza albino dengan Eskimo? Jauh sangat lari ni cikgu. Eskimo tu orang yang duduk dekat kutub utara tu. Hak yang pakai macam cikgu tu, pakai baju bulu-bulu, tu Eskimo. Albino ni kulit dia semua putih. Putih, bulu kening dia putih. Pernah tengok tak orang tu? Kulit dia tu bukan putih yang pakai pemutih ke atau dia memang putih Cina tu, tidak. Dia memang putih albino lah, putih semua. Kita tahulah itu putih lain. Tu nama dia albino. Ini penyakit gangguan jin. Yang kedua adalah buta warna. Yang ketiga adalah hemofilia. Dan yang keempat adalah anemia sel sabit.
Tadi kamu dah tahu dah ciri-ciri buta warna, hemofilia, anemia sel sabit ya. Albino ni tadi yang tak ada dalam modul cikgu tu. Albino tu yang dia tiada pigmen warna. Macam kita ni walaupun yang putih putih macam orang Cina ya, putih orang Jepun masih ada pigmen. Kulit dia masih ada pigmen. Tapi kalau albino ni dia tak ada pigmen warna dan kulit dia tidak tahan kepada cahaya matahari. Okey, kita tengok rajah skema pewarisan buta warna. Semalam kamu dah belajar cara nak lukis rajah skema, nak menentukan alel anak ataupun ciri dominan resesif anak. Okey, sekarang ni kita nak tengok rajah skema pewarisan bagi buta warna. Okey, contoh ayah. Ayah normal berkahwin dengan ibu pembawa buta warna. Okey, so ayah yang normal maksudnya lelaki normal XY. Ibu pembawa buta warna. Okey, ibu ni XX. Seks kromosom dia XX. Perempuan XX, lelaki XY. Tapi bila kata pembawa buta warna, maka cikgu letaklah satu B kecil dekat atas ni. Maksudnya ada buta warna di situ. Pembawa, dia bukan pengidap, dia pembawa sahaja. Sebab buta warna ni hanya kepada orang lelaki. Orang lelaki buta warna. Ya, orang perempuan ni dia bersifat pembawa. Okey, lepas tu kita nak buat apa? Macam semalam. Kita buat apa? Kita pecahkan. Okey, lepas kita pecahkan, kita nak buat apa? Tulis balik X, Y, ni X, XB. Sampai sini boleh? Diam sangatlah 4A ni. Boleh. Okey, apa nama proses ni? Sama je. Apa nama dia? Meiosis. Meiosis. Bukan mayonis ya. Ya Syakir, bukan mayonis. Sambil makan mayonis, tengok cerita hemo-hemo. Siapakah dia? Okey, tak lawak. Okey, lepas tu nak buat apa? Nombor kan? 1, 2, 3, 4. Lepas nombor nak buat apa? Buat titik. Semalam cikgu dah ajar dah. Lepas buat titik, bawa dia formula 1, 3, 1, 4, 2, 3. 2, 4. Cik buat tak faham pula Syakir tu. Okey, lepas tu nak buat apa? Haris, nak buat apa Haris? Starboy mana Starboy? Ya. Lepas tu nak buat apa? Sambungkan garisan tu. Sambungkan garisan. Okey, daripada yang mana? Yang mana? Titik yang mana? Aku dengan 3. 1 dengan 3. So, cikgu sambung 1 dan 3. Jadi, jawapan dia adalah X, X. Lepas tu, cikgu sambung 1 dan 4. Jadilah dia X, X, B. Okey, lepas tu, cikgu sambung 2, 3. Jadi, X, Y. Lepas tu, cikgu sambung 2, 4. Jadilah X, B, Y. Tulis X dulu baru Y. Walaupun kita jumpa Y dulu. Contoh yang ni kan, kita jumpa Y dulu baru B. Y dulu baru X. Kita kena tulis X. X dulu. X, Y. Ya? X, X. Okey. Sampai sini boleh faham tak ni? Boleh. Boleh. Okey. Jadi inilah anak dia. Kebarangkalian. Ya? Kebarangkalian jika ayah normal berkahwin dengan ibu pembawa buta warna. Cuba tengok apa kebarangkalian anak yang dia dapat. Kebarangkalian anak yang dia dapat. Anak perempuan normal. XX tu perempuan. XX tu normal. Anak perempuan normal seorang. Anak lelaki yang normal seorang. Sampai sini boleh faham? Boleh. Lepas tu, Boleh. kebarangkalian dia juga akan dapat seorang. Ni anak lelaki kan anak perempuan ni? XX. Perempuan. XX perempuan. Seorang anak perempuan pembawa buta warna. Sebab perempuan dia tak kena buta warna. Dia pembawa sahaja. Dan akan ada seorang anak lelaki yang pengidap buta warna. Ni lelaki ni. Lelaki inilah yang pengidap buta warna. Okey. Jadi, apa yang jadi? Lelaki patut risaulah. Oh, dia kalau buta, lelaki kalau buta warna dia tetap kacak. Dia tak dapat beza warna je. Tapi sekarang ni nak cerita. Lelaki yang ada buta warna ini, adakah dia tak boleh melihat warna seumur hidup? Cikgu nak tanya kamu. Adakah dia lelaki yang tidak boleh melihat warna seumur hidupnya? Dia boleh ke tak boleh? Boleh. Dia boleh ya? Jawab. Lelaki tak boleh? Boleh. Sekarang dah ada teknologi dah. Dulu ya tak ada teknologi. Sekarang ni ada teknologi. Dia ada satu spek mata tau.
ada apa nama spek mata dia, nanti nanti cikgu cari, cikgu maklum semula nama dia. Nama spek mata tu, bila pakai je dia nampak warna. Sebelum ni mungkin dia tak dapat beza merah dengan biru. Bila dia pakai spek mata tu dia dapat membezakan. Oh, baru dia kenal ni merah, ini biru. Ada buta warna tu yang langsung kelabu je semua. Langsung tak nampak warna, hitam putih je dalam hidup dia. Dia pakai spek mata tu baru dia nampak warna. Dah ada dah teknologi tu, jangan risau, ya. Jadi lelaki tidak perlu risau, ya. Walaupun kamu itu buta warna, kacak tu tak boleh lari lah, ya. Sebab buta tu kamu je, contohlah. Dia je yang tahu dia buta warna. Orang tengok dia, oh kacak dia ni, ya. Faham ke tidak cerita cikgu ni? Faham, cikgu. Okay, next. Selesai itu. So, ada sedikit lagi kita nak tengok, ya, aplikasi penyelidikan genetik bagi ibu yang mengandung. Sebenarnya ibu yang mengandung dia boleh cek sama ada anak dia itu mengalami gangguan genetik ataupun tidak seawal kandungan. Ya, ada dah teknik-teknik perubatan, ya. Ada 2 kaedah mengesan penyakit gangguan jin pada fetus. Fetus ni maksudnya kandungan lah. Yang pertama, nama dia, terms ni kamu kena, dia susah sikit nak menyebut lah. Tapi bila kita selalu menyebut, insyaAllah kita akan mengingat. Nama dia kaedah amniocentesis. Cuba sebut. Amniocentesis. Amniocentesis. Ya? Amniocentesis. Dan kaedah yang kedua adalah kaedah karyotik. Ada 2 2 kaedah yang kita boleh gunakan untuk mengesan keabnormal kandungan ataupun kecacatan dalam kandungan bayi yang dikandung. Okey, kalau kamu nampak gambar ni, nampak macam picagari nak cucuk baby tu. Okey. Ini nama dia kaedah amniocentesis. Okey, apa nama dia? Amniocentesis. Okey, tujuan digunakan untuk mengesan keabnormalan sel fetus. Keabnormalan ni maksudnya apa? Ketidaknormal sel fetus pada minggu ke-15 hingga 20. Dia sesuai dilakukan pada minggu ke-15 hingga ke-20 kehamilan. Sebelum kaedah ini dimulakan, ya, sebelum doktor nak memulakan kaedah ni, teknik ultra bunyi. Dia kena scan dulu. Ultra bunyi tu nak scan dulu, digunakan bagi memastikan kedudukan bayi selamat. Okey, ni perut. Doktor akan buat scanning dulu menggunakan ultra bunyi. Nak tengok kedudukan bayi tu selamat. Dia sambung lah. Dia sambung pada monitor komputer dia. Jadi dia tengok tempat baby. Baby dah selamat dalam ni. Kedudukan dah selamat. Barulah dia akan memulakan jarum tu. Ya? Baru dia akan memulakan yang pertama, jarum dimasukkan dengan berhati-hati menembusi dinding uterus. Inilah gambar dia ni. Hati-hati dia suntik jarum menembusi dinding uterus. Lepas tu dia nak buat apa? Bendalai amnion. Bendalai amnion yang mengandungi sel fetus terampai diekstrak keluar. Sebenarnya jarum tu dia nak ambil bendalai amnion. Okey. Lepas tu bendalai amnion tadi yang mengandungi sel fetus diekstrak keluar. Bendalai tadi diemparkan. Ada dalam buku teks. Cuba tengok buku teks. Ada. Gambar dia ada dalam buku teks. Yang cikgu ni, cikgu tak ada gambar. Jadi kan bila cikgu cakap, kamu tak dapat menggambarkan apa benda yang cikgu cakap. Rujuk sekali buku teks tu. Bendalai tadi diemparkan untuk mengasingkan. Emparan berlaku, kenapa dibuat emparan? Untuk mengasingkan bendalai amnion dan sel fetus. Dalam bendalai amnion ada sel fetus. Air ketuban, tahu air ketuban? Tahu. Istilah lainnya air ketuban lah. Ya, doktor nak ambil air ketuban tu. Dalam air ketuban tu ada sel fetus. Jadi proses emparan dihasilkan untuk mengasingkan air ketuban dengan sel fetus. Dah dapat sel fetus tu, barulah dia digunakan untuk mendapatkan karyotik. Karyotik. Kamu ingat tak karyotik tu yang mana? Kan cikgu ajar yang karyotik tu kan dia ada macam ni, yang gambar banyak-banyak tu. Sampai 46 tu. Ada gambar dalam video yang lepas tu. Okey, muka surat ni. Nak tengok karyotik ada tak dalam buku teks? Buku teks. Muka surat 78. Semua buka muka surat 78. Cepat. Lama enggak dalam video cikgu ni. 78. Nampak tak? Rajah 5.3 karyotik manusia.
Jadi kita nak dapatkan sel fetus tu untuk mendapatkan kariotip dia lah. Itulah rupa kariotip tu. Nampak tak kariotip tu? Susunan-susunan kromosom. Nampak. Okey. Jadi ingat kaedah amniosintesis ni kita guna jarum. Ya, lepas tu kita cucuk dinding fetus nak ambil apa? Bendalih amnion. Bendalih amnion ni ibarat kata lainnya adalah air ketuban lah. Ya. Lepas tu kita nak asingkan bendalih amnion dengan sel fetus. Bila kita dah dapat sel fetus, barulah kita boleh dapatkan kariotip dia. Okey, daripada kariotip ni baru kita boleh kenal. Bukan kita lah doktor lah. Doktor boleh tahu. Okey, baby ni ada penyakit apa? Apa yang tak abnormal pada janin puan ini? Begitu. Okey. Boleh yang itu tak? Boleh tak? Boleh. Okey, kaedah yang kedua adalah kaedah kariotip. Okey, ini gambar dia. Okey, langkah yang pertama, sampel sel fetus, tisu badan. Okey, ni. Tujuan untuk mengesan sebarang keabnormalan pada kromosom. Langkah-langkah dia, sel fetus ditambah bahan kimia. Sel fetus ditambah bahan kimia untuk apa? Untuk apa ni? Untuk merangsang mitosis. Untuk merangsang mitosis. Sel fetus ditambah bahan kimia diinkubasi. Diinkubasi ni maksudnya disimpan dalam satu, dia macam ketuhar lah, incubator. Bukan ketuhar memasak tu, ibaratnya macam itulah, incubator nama dia. Selama 2 atau 3 hari. Untuk merangsang mitosis. Bahan kimia lain ditambah untuk menghentikan, bahan kimia lain ditambah untuk menghentikan apa? Mitosis di peringkat metafasa. Okay, sel dipindahkan ke dalam tiub. Cuba tengok gambar tu. Sel dipindahkan ke dalam tiub dan diemparkan. Sel dipindah ke dalam tiub untuk memekakkan sel. Sel dipindahkan ke tiub baru yang berisi bahan Penetak. Larutan dalam tiub disedut dan dititiskan ke atas. Ke atas apa ni? Slide mikroskop. Slide mikroskop. Dan ditambah apa? Dia tambah apa ni? Pewarna ya. Supaya kromosom lebih jelas. Slide diperhatikan di bawah. Di bawah Mikroskop. bukan teropong mikroskop, dan gambar kromosom diambil, dipotong, disusun untuk membentuk kariotip. Last sekali, kalau kamu perasan kedua-dua proses ni, akhir sekali dia membentuk apa? Kariotip. Yang ni pun nak membentuk kariotip. Daripada kariotip itulah baru tahu bahawa fetus itu normal atau tidak normal. Okey, langkah itu mungkin panjang lah. Okey, jadi tips ni cara nak ingat, kamu ingat macam ni. Ada 2 kaedah yang kita nak kenal pasti keabnormalan fetus. Yang pertama, amniosintesis. Yang kedua, kariotip. Okey, amniosintesis ingat air ketuban. Amnio, cecair bendalih amnion. Ya, maksudnya jarum suntikan dicucuk pada dinding uterus tu, kita nak ambil bendalih amnion. Daripada bendalih amnion, kita nak pisahkan bendalih dengan sel fetus. Sel fetus tu tadi kita gunakan untuk mendapatkan kariotip. Okey, untuk kaedah ni dia panjang sikit sebab dia macam ada bahan-bahan lain. Okey, daripada sel fetus tadi yang kita yang diambil daripada dalam kandungan tu, kita campur sedikit bahan kimia untuk rangsang mitosis, lepas tu tambah lagi bahan kimia nak berhentikan mitosis. Lepas tu kita buat apa? Kita buat kaedah emparan lah, macam-macam lah kaedah dia ni. Kaedah ni panjang lah. Tapi kamu dapat beza tak gambar ni dengan gambar ni? Boleh beza tak? Boleh. Okey, kalau gambar ni, ini kaedah kariotip. Gambar panjang, nama pendek. Ini kaedah kariotip, ya. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ni yang kamu belajar. Jadi sebelum cikgu menamatkan kelas pada hari ini, cikgu nak tanya semula, mutasi itu, maksud mutasi ialah perubahan yang berlaku secara Spontan dan rawak. Lepas tu menyebabkan perubahan pada sifat anak. Okey, ada berapa jenis mutasi? 2. 2. Okey, apa dia?
Mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi jin dan mutasi kromosom. So boleh ingat tak agak-agaknya contoh mutasi jin, contoh mutasi kromosom. Paling senang nak ingat mutasi kromosom sebenarnya sebab dia mula dengan nama sindrom. Semua sindrom. Ada 3 je. Sindrom Down, sindrom Klinefelter, sindrom Turner. Sebab tu jari ni dia kena tutup yang ni dulu. Jadi dia macam ni. Okey. Tak sengaja. Okey, lepas tu kamu kena tahu ciri-ciri mutasi. Apa ciri-ciri sindrom Down? Apa ciri-ciri sindrom Turner? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi mutasi? Raja skema pewarisan bagi buta warna. Dan satu lagi, inilah kaedah yang digunakan untuk mengesan penyakit gangguan jin. Okey, sebelum cikgu menamatkan sesi ini, cikgu nak screenshot dulu kehadiran. Sekejap. Tapi masalahnya dah nama singkatan macam ni. Mana nak kenal namanya? Aduh, Miss Ziyafo. Ni Julia Mubin ni pula aku cari. Siapa pula Julia Mubin? Saya tak kenal. Ika Iskandar. Yalah, buah avocado lah. Jadi macam mana cara nak buat ni? Nanti tolong senaraikan semula nama itu, ya? Tak apa, cikgu ada bukti. Kamu senaraikan saja siapa yang hadir pada hari berkenaan. Okey. Syakir dia macam ni. Dia sebenarnya Syakir ni. Dia mulut tak ada. Jari dia ada. Itu contoh menaik panjang kat cikgu ya. Okey. Jadi seperti biasa, cikgu akan bagi latihan pengukuhan. Latihan itu akan dikira sebagai PBD. Jadi kamu nak tak nak kamu kena buat. Latihan tak buat, macam ni contohnya. Latihan kamu hantar lambat tak apa. Kamu dah hadir Google Meet. Cikgu dah kira sebagai kehadiran. Kamu kena hantar juga latihan yang cikgu bagi tu. Tak apalah, malam pun tak apa. Sebab cikgu akan kira ia sebagai PBD. Tapi mereka yang tak masuk Google Meet cikgu, dia tak ada pilihan lain. Dia kena buat latihan cikgu tu sebelum jam 5 petang. Sebab daripada latihan itu cikgu akan kira kehadiran dia. Kamu faham maksud cikgu ni? Faham. Okey. Nampak cikgu dah bulatkan mata dah tu. Firman Arif? Tolong buka kamera. Ya. Okey, buka kamera sekarang. Tak laju. Dia tak tahu ke? Firman Arif, cikgu record ni Firman ya. Jadi cikgu tak akan potong dan cikgu tak akan edit semuanya. Dan cikgu akan terus je cikgu akan apa ya? Cikgu akan post dalam YouTube cikgu ya. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada. Boleh faham, boleh dapat apa yang cikgu nak sampaikan pada hari ini? Boleh. Okey. Bagus. Okey, kalau gitu insya-Allah kita akan berjumpa pada minggu dan hari yang sama minggu depan, ya. Okey, jaga diri, jaga kesihatan. Bye. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih cikgu. Sama. Okey. Terima kasih cikgu. Sego. Okey.